syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita berjumpa dalam program mingguan perkongsian Back to Basic. Basic apa tu? Berkenaan dengan kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan kepada syariat Islam. Untuk majlis ilmu ni, marilah kita sama-sama membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, inilah kitab yang akan kita guna, iaitu penelitian hadis, iaitu 60 hadis sultaniah, hadis berkaitan dengan para penguasa. Dan sebelum kita meneliti hadis-hadis yang berkaitan, saya ingin mengajak kita untuk mengambil iktibar sempena tahun hijrah yang baru ni. Ayat surah Al-Anfal ayat 74 yang mengingatkan kita perihal hijrah dan kaitannya dengan keimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Bolehlah Bang Lidin kita tolong bacakan terjemahan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, yakni kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan. Ayat ni mengingatkan kita perihal hijrah, jihad, perjuangan, dan bagaimana komitmen para sahabat, baik golongan Ansar maupun Mujahirin dalam menjayakan hijrah dan juga melaksanakan tuntutan-tuntutan daripada syariat Islam di atas menegakkan agama Allah ini. Walladzina amanu, wa dan alladzina, orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka, itu Rasulullah dan para sahabat, wa hajaru, dan telah berhijrah oleh mereka. Jadi mereka berhijrah dari Mekah pergi ke Yathrib. Yathrib kemudian diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka berhijrah, wajahadu, dan telah berjihad oleh mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Jadi berjihad di jalan Allah ni, berjuang sehingga mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka. Apatah lagi sanggup mereka berperang pada jalan Allah, sanggup mereka berkorban apa saja untuk agama Allah. Jadi berjihad pada jalan Allah. Walladzina awaw, dan orang-orang yang awaw telah menolong oleh mereka. Awaw ni maknanya memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal. Wa nasaru, dan telah membantu atau menolong oleh mereka. Ini golongan Ansar. Mereka memberikan tempat tinggal, tempat kediaman, dan mereka juga membantu, menolong agama Allah. Termasuklah juga menolong orang-orang muhajirin. Jadi orang Ansar menolong orang-orang muhajirin. Dan lebih besar adalah menolong untuk agama Allah itu dapat ditegakkan, dilaksanakan. Sebab hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah bermulanya era kenegaraan Islam,
sehingga syariat Allah itu dapat ditegakkan ataupun dapat diterapkan, ya, dan urusan umat itu diurus mengikut cara yang Allah perintah, iaitu mengatur urusan kenegaraan, mengatur urusan umat, dan dakwah itu dilaksanakan oleh negara. Maka dengan itulah Islam itu dapat berkembang, ya, diterapkan dan dilaksanakan secara total. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka tu, ulaika mereka, ya, mereka itulah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, haqqan, sebenar-benarnya. Jadi orang yang berhijrah, orang yang berjuang, berjihad, dan orang yang memberikan bantuan, pertolongan, memberikan tempat kediaman, tempat perlindungan kepada orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah mereka memberikan nusrah, pertolongan supaya agama Allah itu dimenangkan, diberikan kekuatan, diberikan sokongan supaya dilaksanakan segala titah perintah Allah. Mereka itulah orang yang beriman sebenar-benarnya, ya. Lahum maghfirah, lahum tu bagi mereka, bagi mereka maghfiratun, keampunan, wa rizqun, dan rezeki, karimun, yang mulia. Maka mendapat rezeki yang mulia, dapat keampunan. Baik, kita kata rezeki ini bukan makan, bukan wang ringgit saja, tapi rezeki ini kurnia Allah Ta'ala. Maknanya dapat syurga Allah, dapat nikmat yang di akhirat, di dunia mendapat kejayaan, akhirat mendapat kejayaan. Jadi hijrah yang Rasul SAW dan para sahabat laksanakan itu adalah satu titik perubahan yang besar di dalam dakwah dan perjuangan Islam. Jadi pada malam ini kita tidak akan membincangkan secara terperinci isu hijrah, tapi nak highlightkan bahawa dengan hijrahnya baginda Rasul SAW dari Mekah ke Madinah, maka bermula era baru, era dalam dunia dakwah dan perjuangan Islam. Di era Madinah, negara Islam ditegakkan, negara Islam itu mengemban dakwah ke seluruh dunia. Dan kita tahu kerajaan Islam itu wujud nyata, dan zaman-zamannya Rasulullah beritahu bermula dengan zaman nubuwah, lepas tu zaman khilafah ala min hais nubuwah, lepas tu berlaku zaman mulkan adan, itu raja-raja yang menggigit kekuasaan tapi masih lagi menggigit syariat dan melaksanakannya. Dan sekarang ni selepas keruntuhan kerajaan Islam Uthmaniyah Turki, pusat pemerintahan yang akhir sekali, ya. Sebelum tu wilayah-wilayah lain pun telah dikecai-kecaikan, diserbu oleh umat-umat yang banyak dari segenap pelosok dunia. Maka umat Islam kita berada dalam keadaan yang lemah, sehingga kenegaraan Islam pun runtuh. Dan ini adalah zaman mulkan Jabriyah. Mulkan Jabriyah makna para penguasa yang mereka memaksakan umat dengan peraturan-peraturan yang salah. Diktator, dia diktator, ataupun kita kata para penguasa yang zalim, yang Nabi kata dia pun sampai masanya akan runtuh juga, akan hancur juga. Dan selepas mulkan Jabariyah, thumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah, akan ada semua zaman khilafah ala minhaj nubuwah. Maka inilah yang kita nak kembalikan semangat perjuangan hijrah, meninggalkan segala kekufuran, meninggalkan segala kemaksiatan, menuju kepada syariat yang telah Allah tetapkan ataupun yang Allah fardukan kepada kita. Maka kita nak faham bahawa Islam tu apabila dia dilaksanakan dengan komplit, sempurna ataupun secara menyeluruh, dia membawa rahmat kepada seluruh alam, ya, dengan keadilan, dengan kesaksamaan, dan sudah pastilah membawa kejayaan, ya, dunia dan akhirat. Baiklah, pada malam ini
sorry, ada lagi satu slide. Jadi inilah hijrah tu bermula era kegemilangan Islam. Jadi hijrah Rasul daripada kota Mekah ke Madinah, ini bukan dekat-dekat, jauh perjalanan dia. Dalam kajian 470 km lebih kurang. Jadi mereka meninggalkan kampung halaman, harta benda, meninggalkan sanak saudara, dan menghadapi risiko pelbagai. Dan Rasulullah SAW sebelum berlaku hijrah ni, baginda sebenarnya mencari-cari tempat mana dia orang atau kabilah atau tempat yang bersedia untuk memberikan nusrah. Antaranya baginda Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Amir Bani Amir Sya'sya'ah, Bani Tamim, Bani Sakif. Maka yang memberi respon adalah orang daripada Yathrib, Aus dan Khazraj. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengaturkan supaya sahabat Mus'ab bin Umair pergi dahulu ke Madinah untuk menyediakan masyarakat Madinah mendakwahkan, mendengarkan Al-Quran, dan sampai masanya perintah daripada Allah Ta'ala supaya Rasul hijrah, dan baginda dengan Sayyidina Abu Bakar berhijrah, dan kita tahu bagaimana baginda disambut di Madinah bukan sebagai Nabi dan Rasul sahaja, bahkan menjadi pemimpin kepada wilayah itu kenegaraan Islam. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab memulakan kiraan tahun hijrah, kiraan tahun dalam Islam ni mengambil hijrah itu sebagai titik mula kiraannya. Jadi itu sepintas lalulah. Dan hijrah besar artinya dan perlu kita sama-sama fahami dan mengisinya, insya-Allah. Baik, untuk hadis yang kita akan teliti pada malam ni, itu hadis yang menceritakan berkenaan dengan ini dia. Hadis yang ke-9 dan ke-10. Sebenarnya ada dua hadis yang terkait. Isunya adalah Islam menentukan hukum syarak, halal haram dan juga perkara besar. Bukan Islam, bukannya memfokus kepada perkara-perkara teknikal. Maka ada berbeza antara hukum dan juga usul. Hukum ni makna ketentuan-ketentuan hukum syarak insya-Allah Taala. Uslub ni dipanggil cara dalam melaksana teknikal. Jadi apa maksud tajuk ni nanti kita tengok dalam hadis ni dan huraiannya. Jadi hadis yang ke-9 pada malam ni sekitar kepada tajuk itu, hadis an Musa bin Talhah an abihi qala marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqaumin ala ru'usil nakhli faqala ma yasna'u haula'i faqalu yulaqqihunahu yaj'aluna al-dhakara fil untha fayalqaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayalqahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azunnu yughni dhalika syai'an qala fa ukhbiru bidzalika fatarakahu fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala in kana yanfa'uhum dzalika faliyasna'uhu fa inni innama zanantu zannan fala tu'akhidhuni bizzanni walakin idza haddathtukum anillah syai'a fakhudhu bihi fa inni lan akdziba 'ala Allah azza wa jalla. Itu dia matan hadis dia. Baik.
Tengok terjemahan umum ya dari Musa bin Talha dari bapanya yang berkata, aku sedang berjalan bersama Rasulullah SAW melewati satu kaum yang sedang mengurusi pucuk ataupun bunga pohon korma. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang mereka lakukan? Dijawab, mereka sedang mengambil benang sari dan putik pohon korma itu lalu mengawinkannya agar cepat berbuah. Rasul SAW berkata, aku kira hal itu tak ada gunanya. Dikatakan, maka diberitahu kepada mereka perkataan Rasul tadi, sehingga mereka pun meninggalkan cara mereka, itu tak lagi mengawinkan bunga korma. Beberapa waktu kemudian diberitahukan kepada Rasul SAW bahawa pohon korma yang tak diserbukkan itu ternyata tidak menghasilkan buah. Maka beliau bersabda, jika hal penyerbukan itu bermanfaat bagi mereka, maka laksanakan. Aku menyampaikan pendapat tentang hal itu berdasarkan prasangka atau sangkaan peribadi. Kerananya jangan menyalahkan aku disebabkan pendapat peribadiku itu. Namun jika aku menyampaikan sesuatu kepada kalian yang berasal dari Allah, itu perkara yang tasyri' ataupun yang berkaitan dengan syariat, maka ambillah, sebab aku tidak akan pernah mendustakan Allah Ta'ala. Jadi itu terjemahan hadis yang ke-9 tu, hadis riwayat Muslim. Jadi itulah kita tengok balik an Musa bin Talha, ini daripada sahabat ni lah, an abihi daripada bapanya, qala, dia berkata, marartu, telah berlalu aku, berjalan aku ma'a Rasulillah, ma'a tu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beritahu dia dapat khabar daripada bapanya, maka bapak dia tu berjalan dengan Rasulullah SAW. Maka berlalu, orang kata melalui kaum, biqaumin, dengan satu kaum, ala ru'usin nakhli, atas, kalau ke ru'usin mana kepala ataupun dekat bahagian atas pokok nakhli, pokok tamar ni Jadi lalu dekat orang yang sedang buat kerja dekat bahagian atas pokok ni, dekat pucuk pokok, ru'usi pokok-pokok, kepala-kepala pokok tamar. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, ma yasna'u haula'i, apa yang mereka buat, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka sedang usahakan ni. Maka faqalu, mereka menjawab, yulaqihuna yaj'aluna al-dhakara fil untha, mereka mempertemukannya, itu mereka menjadikan bunga jantan dengan bunga betina. Fayalqahu, maka mereka mengawinkan dia tu. Faqala Rasulullah SAW, maka berkatalah Rasulullah SAW, ma azunnu yughni dhalika syai'a, tiadalah aku menyangkakan, tiada aku mengirakan, zan tu mana sangkaan, aku tak fikir dia boleh membanyakkan sesuatu apa pun ataupun mengayakan. Yughni asal mana ia mengayakan ataupun ia bermanfaat, yang demikian itu sesuatu apa pun. Jadi Rasul sebenarnya memberikan pandangan peribadi dia. Ini dalam urusan urusan kawinkan bunga jantan dengan bunga betina tu.
Sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, secara praktikalnya mereka ambil apa ni, bunga jantan tu, pelepah dia pukul-pukul pergi dekat apa, bunga betina pula yang ada dekat pokok. Jadi bila buatnya tu yang Rasul tanya dia buat apa tu. Jadi dia orang menyatakan itulah mereka menda bunga lah bahasa kita. Maka faqala fa'ukhbiru bidzalika. Maka sahabat ni bagi tahu, maka telah diberitahu mereka tu dengan yang demikian itu. Fatarakuhu, maka mereka telah tinggalkan, tak buat perkara itu. Ya. Fa'ukhbira Rasulullah SAW bidzalika. Maka sebenarnya ni ringkasnya dia kata, bila dah kemudian tu dikhabarkan kepada Rasul SAW mengenai kesan daripada apa yang mereka buat ni. Maka faqala, ya, maka kata Rasul SAW bila dengar apa yang feedback dia orang bagi tahu hasil daripada mereka meninggalkan amalan tu, ya, maka Rasulullah kata in kana yanfa'uhum dzalika falyasna'uhu. Nabi kata apa? Jikalah ianya bermanfaat kepada mereka yang demikian tu, maka lakukanlah oleh mereka akan perkara itu. Ya. Fa ini sesungguhnya aku innama zanantu zannan. Sesungguhnya tiada lain melainkan aku ni menyangka dengan satu sangkaan. Maka fala tu'akhidhuni bizzanni. Maka tak perlu ambil daripada aku, ya, apa yang aku sangka itulah. Walakin akan tetapi idza hadatstukum illa, jika telah aku perkatakan kepada kamu sesuatu yang dari Allah Ta'ala, syai'an, ya, sesuatu perkara aku khabarkan daripada Allah Ta'ala, fakhudhu, maka ambillah oleh kamu bihi dengannya. Fa ini, maka sesungguhnya aku lan akdziba ala Allah azza wa jalla. Sesungguhnya aku ni sekali-kali tidak akan aku berdusta terhadap Allah Ta'ala azza wa jalla. Jadi Nabi kata sebenarnya apa yang aku beritahu itu hanya sangkaan aku je, bukan sesuatu yang Allah wahyukan dan beritahu begitu begini. Tapi kalau kamu lihat perkara itu sebenarnya boleh mendatangkan hasil, maka bermanfaat bagi mereka, ya, maka lakukanlah, tak ada masalah. Kenapa? Dalam hal mengawinkan debu apa bunga jantan dengan bunga betina dekat pokok kurma tu, sebenarnya apa yang Rasul bagi komen tu adalah hanya sangkaan dia, sangkaan peribadi. Kalau sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala, Nabi kata ambil. Kenapa? Nabi SAW sekali-kali tidak akan bercakap yang salah ataupun dusta, ya, apa yang Allah bagi tahu. Maka itu hadis yang apa yang ke-9, ya, berkenaan dengan kisah tadi, ya. Jadi nak dibagi tahu bahawa kalau sesuatu yang mengenai hukum syarak sebenarnya kalau datang daripada Allah, yang disyariatkan oleh Allah, maka itu terima, jangan diragui. Tetapi kalau perkara-perkara yang hal dunia pengurusan, ya, yang kita mahir, maka kita boleh teruskan. Dan hadis yang ke-10 ni yang akan kita bacakan sebenarnya terkait dengan isu yang sama. An Anasin, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna faqala law lam taf'alu la saluha. Qala fa kharaja shisan famarra bihim faqala ma lanahlikum. Qalu qulta kadza wa kadza. Qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Baik,
uh, terjemahan ini saya ikhlaskan mak tadi rupanya dia masa saya scan itu apa yang muka surat yang ke-10 ni. Jadi saya semak rupanya dia missing dia punya apa? Dia punya soft copy. Tak apa saya baca dekat sini lah. Saya baca dekat sini. Diriwayatkan daripada Anas ya, bahawa Nabi SAW berjalan ya, berjalan melewati ataupun lalu dekat kaum yang sedang menyerbuki tanaman kurma. Itu makna dia sedang apa tepuk-tepuk debu kurma daripada pokok bunga jantan kepada bunga betina. Kita kata pendebungaan. Beliau berkata, seandainya mereka tidak melakukan itu, akan lebih baik. Lasanuha ya. Jadi itu pandangan baginda. Maka dikatakan, dia beritahu ya, kala itu bahawa kesudahannya hasilnya tak begitu baik, itu hasilnya buruk. Di saat lain ketika baginda melewati kaum tersebut, beliau bertanya ya, apa yang terjadi dengan pohon kurma kalian? Ya. Mereka menjawab, bukankah engkau pernah berkata begini dan begitu? Maka baginda bersabda, kalian lebih tahu mengenai urusan dunia kalian sekalian. Ini hadis riwayat Muslim ya. Jadi itulah Anasin tu Anasin daripada Anas. Kita tengok dari semua hadis ni. Daripada Anas bin Malik ya, ini Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra, makna dia berjalan lalu biqaumin, dengan satu kaum. Jadi Nabi jumpa orang yang yulaqihuna, mereka mengawinkan bunga ni tadi, bunga kurma, bunga tamar, bunga jantan dengan bunga betina. Faqala, maka berkata Nabi SAW, laulam taf'alu la saluha. Kalau lam tiada, taf'alu kamu berbuat, asaluha, maka sesungguhnya lam tu sesungguhnya saluha, terlebih hidup lah. Jadi Nabi berikan komen begitu. Fakharaja, maka telah keluarlah season famarra bihim, maka telah keluar Nabi dalam musim yang lain ya. Famarra bihim, maka Nabi pun lalu dengan kelompok orang yang buat kerja tu ya. Jadi dalam keadaan yang lain, ini sahabat ni cerita satu ketika Nabi lalu dan Nabi bagi komen macam tu. Lepas tu dalam satu waktu ketika yang lain, musim yang lain, maka Nabi lalu dengan kelompok yang buat perkara yang sama. Faqala, maka berkata Nabi SAW ya, ma linah likum ya, apa kisahnya bagi kurma kamu dulu tu. Faqalu, maka mereka berkata, qulta, engkau cakap, telah kata engkau kadzalika, kata begini, wa kadza dan begini. Mereka kata, Rasulullah dulu Rasul sudah cakap begini-begini. Maka sebenarnya mereka nak bagi tahu kepada Rasul bahawa hasil kurma berkurangan, tak sebagaimana dahulu ketika mereka mengkawinkan debu pokok bunga jantan dengan bunga betina ni ya. Jadi bila dia tak buat tu, dia tinggalkan, maka mereka pun beritahu, dulu kau kata begini dan begini. Jadi mana orang-orang peladang-peladang tu menyampaikan
apa yang berlaku kepada ladang mereka ataupun hasil ladang mereka. Maka Rasul SAW memberikan respon, qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Antum, kamu, a'lamu, lebih mengetahui, bi amri dunyakum, dengan urusan dunia kamu. Jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa dalam hal teknikal, macam mana mengurus pokok, kawinkan bunga dengan bunga jantan dengan bunga betina, maka apa yang Nabi memberikan pandangan adalah pandangan pribadi dan bukannya perintah daripada Allah Ta'ala. Maka bila hasil tu mereka kata musim yang berikutnya kurang dan mereka bila berpeluang bercakap dengan Rasul mengenai perkara tu yang Rasul kata, ginilah, kamu ni lebih tahu dengan urusan dunia perladangan kamu. Maka kamu buatlah perkara teknikal sebagaimana yang kamu lebih faham. Baik, itulah terjemahan hadis yang ke-10. Baik, saya baca dia punya sedikit ulasan. Jadi ulasan ni kalau yang bahasa Inggerisnya ada kat sini, tapi kalau saya kata yang ulasan bahasa Melayu saya overlook. Sebab apa? Rupanya kita print itu ataupun scan sampai muka surat yang tu aja. Dia punya ulasan tu tertinggal, nanti saya update lah kemudian. Baik, komentarinya ni terjemahan bahasa Indonesia, komentari bahasa Inggeris ada kat situ. Some modernists use this and similar narrations to claim that Islam did not come to legislate how life affairs should be run. This is a complete distortion of this narration, as Imam Nawawi wrote in his explanation of Sahih Muslim. Jadi sebagian orang moden menggunakan hadis-hadis di atas dan hadis yang serupa sebagai dalil kononnya pada pendapat mereka ni bahawa Islam tidak turun Islam tidak diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia. Ada juga orang yang gunakan hadis ni nak bagi tahu bahawa Islam tak memperincikan bagaimana nak mengatur urusan kehidupan dunia. Argumen seperti ini sungguh-sungguh merupakan penyimpangan makna hadis tersebut. Imam Nawawi menulis dalam kitab Syarah Sahih Muslim sebagai berikut. Imam Muslim ada menerangkan perkara ni. Para ulama mengatakan, itu dia punya bahasa Inggeris, dia kata, the ulama have said that the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from my opinion, means in the issue of dunya and livelihood in it, and not regarding tashri' legislation. Rather in issues of legislation, and what he has said from his ijtihad and his Syar'i opinion, it is obligatory to take from him, and pollination of date is not from this category. Jadi ulama mengatakan bahawa sabda Rasulullah SAW menurut pendapatku maksudnya adalah pada persoalan-persoalan dunia dan masalah kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi itu adalah persoalan teknikal, macam mana urusan masalah kehidupan macam ternakan, macam perladangan, adalah persoalan dunia dan masalah kehidupan yang ada dalamnya, bukan pada persoalan tasyri', itu penerapan hukum. Adapun dalam persoalan tasyri', adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam yang datang daripada Allah Ta'ala dan apa yang beliau ucapkan dari ijtihad. Jadi kalau dalam hal-hal agama Allah, syariat Allah, kalau perkara yang dari ijtihad Nabi SAW ataupun pandangan syar'i beliau, maka wajib bagi kaum muslimin untuk beramal sesuai dengannya. Dan persoalan penyerbukan putik bunga korma tidak termasuk dalam pembahasan tersebut. Maksudnya apa? Kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia macam itulah, contohnya tadi perladangan ataupun dalam ternakan ataupun mungkin dalam perkara yang sains, matematik apa, yang bukan perkara-perkara yang terkait dengan ketetapan halal haram apa yang Allah telah syariatkan. Maka kalau perkara-perkara macam itu sebenarnya macam Nabi kata, kamu lebih reti
bagaimana nak mengurusnya. Tapi kalau perkara-perkara yang terkait dengan hukum syarak, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan pandangan ijtihad ataupun arahan, maka yang itu wajib kita ambil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita kata orang kena bezakan perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum hakam dalam syariat dengan perkara-perkara teknikal, uslub dalam melaksanakan pengurusan duniawi. Maknanya macam benda-benda teknikal yang terkait dengan hal-hal penternakan atau peladangan. Baik, bravo. Saya pastikan Melayu betul kat sini. Syariat tidak diturunkan untuk mengajarkan tentang rincian dan bagaimana kita melakukan satu perbuatan. Akan tetapi syariat diturunkan untuk menjelaskan kepada manusia tentang apa yang halal dan apa yang haram, apa yang hak, apa yang batil. Sedangkan rincian perbuatan, yakni bagaimana cara kita melakukan suatu perbuatan tergantung kepada hukum perbuatan tersebut. Maka apabila satu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang mubah, itu halal, seperti aktiviti pertanian secara umum, maka rincian perbuatan di seputar aktiviti pertanian itu boleh jadi akan berbeza-beza sesuai dengan perkembangan teknologi dan sesuai dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti model irigasi yang digunakan ataupun rotation, pusingan tanam untuk mengoptimalkan produktiviti lahan ataupun tanah itu tadi. Jadi itulah apa yang nak disebutkan dalam komentar yang kedua ni. Jadi Islam sebenarnya menetapkan dia punya perkara-perkara utama, iaitu halal, haram, yang diizin dan tak diizin, ya. Maka dalam perkara-perkara yang syariat peraturan Allah, yang itu tak boleh diubah, tak boleh pindah-pindah. Namun kalau dalam perkara-perkara yang hal keduniaan, dalam teknikal, maka Islam membenarkan, ya, perkara itu diambil, dibuat dengan kebijaksanaan pakar-pakar yang mengendalikannya. Maka garis panduannya adalah apa yang dibuat mestilah berbetulan ataupun dalam konteks yang diizinkan oleh syarak. Jadi dalam bab-bab macam inilah yang kita kata orang nak kena faham bezakan bahawa ada perkara-perkara peraturan-peraturan yang Allah telah syariat tetapkan, ada perkara-perkara yang sebenarnya dalam hal teknikal ikut kebijaksanaan macam mana nak melaksanakannya. Jadi perkara-perkara macam ni kena difahami, ya. Bahawa contohnya tu tadi macam hal peladangan, macam mana nak menguruskan pokok-pokok supaya dia mengeluarkan hasil yang banyak. Begitu juga macam kalau penternakan, ya, macam mana kaedah-kaedah supaya dapat hasil yang lebih baik. Selagi perkara itu dalam dia panggil batas sempadan yang diizinkan oleh syarak, maka buatlah, mengikut bidang kepakaran masing-masing. Baik, yang C ini, ya. Kedua hadis di atas berkaitan dengan penyerbukan bunga korma. Dan oleh kerana itu hanya dapat diaplikasikan pada konteks tersebut atau pada perkara-perkara yang semisal, antara lain dalam bidang pertanian atau industri. Jadi itulah hadis yang tadi membincangkan berkenaan dengan pollination, itu bagaimana nak kawinkan bunga jantan dan bunga betina. Itu dalam hal peladangan, perkara-perkara yang teknikal. Maka sebenarnya ada juga perkara-perkara lain yang mungkin dia punya aplikasi yang sama dalam hal dunia pertanian maupun dalam hal-hal industri, ya. Dipanggil technical skill itu boleh dibuat, ya, selagi ianya sebenarnya di dalam garis panduan yang diizinkan oleh syarak. Baik, seterusnya catatan yang terakhir, yang keempat, saya bacakan, ya, bahasa Melayu Indonesia ni. Pada hadis yang pertama,
apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW hanyalah sebuah gagasan yang selintas muncul dalam benak beliau. Hal ini semakin jelas menunjukkan bahawa persoalan tersebut bukanlah sebuah perkara tasyrik atau hukum, melainkan sebuah pendapat Rasulullah mengenai satu perkara yang teknis, teknikal. Persoalan ini mirip dengan permasalahan penempatan pasukan Muslim saat perang Badar. Ketika itu seorang sahabatnya Hubab bin Munzir bertanya radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah keputusan Rasul tersebut murni pendapat beliau semata-mata ataukah wahyu? Maksudnya kalau hal itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada lagi ruang untuk nak dibincangkan mengenai hal tersebut. Akan tapi jika hal itu sekadar pendapat Rasul mengenai satu persoalan teknikal, maka ada alternatif lokasi pasukan yang lebih strategis menurut perspektif militer. Baik, apa yang dimaksudkan ini contoh masa perang Badar. Seorang sahabat tu Hubab bin Munzir, dia tahu keadaan tanah di sekitar kawasan Badar itu. Maka dia tanya Rasulullah SAW, apakah kita berkemah ataupun mendirikan pertahanan di situ di atas perintah Allah ataupun sebenarnya adalah Nabi punya penilaian sendiri mengenai keadaan tanah dan suasana yang ada. Maka Rasulullah SAW menerangkan bahawa ini bukan perintah Allah, ini adalah dia punya pandangan dan pilihan mengikut maklumat yang dia ada dan juga apa yang baginda tahu mengenai keadaan tanah yang ada. Maka dia cakap, dia kata, ya Rasulullah, kalau bukan ini wahyu, maka dia nak mencadangkan supaya tentera Islam mengambil kedudukan yang kehadapan lagi supaya air yang ada di kawasan itu dikuasai oleh tentera-tentera Islam. Maka Rasulullah SAW bila dengar pendapat pandangan ni, maka baginda bersetuju dengan pandangan tu. Maka bila dia mendapat pandangan yang lebih baik, maka dia arahkan sahabat-sahabat untuk pergi bergerak ke lokasi yang lebih strategik supaya air yang ada di kawasan Badar itu dikuasai oleh tentera-tentera Islam, bukannya dikuasai oleh pihak lawan atau pihak musuh. Ini contohlah yang dikatakan perkara teknikal. Macam mana nak mengatur strategi perang, taktikalnya, ataupun operationalnya, ataupun strategiknya. Kerana ini berbeza dengan hukum perintah yang disyariatkan. Contohnya kewajipan perang dan bagaimana peraturan-peraturan dalam peperangan. Tapi dari sisi pelaksanaan, itulah nak buat strategi macam mana, nak buat taktik macam mana, itu dia panggil pelaksanaan teknikal. Jadi ini pun samalah contohnya dengan bagaimana dalam hal pendebungaan bunga korma tadi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Jadi kembali kepada tajuk besar di dalam hadis yang kita bincangkan ni tadi. Itu saya kata bila kita tengok balik tajuk itu, Islam menentukan hukum syarak, menentukan dia punya halal haram, baik buruk, perintah Allah, larangan Allah. Maka perkara-perkara yang dipanggil teknikal, macam contoh tadi lah, yang dalam hal pertanian, dalam hal perladangan, dalam hal penternakan. Begitu juga macam contoh tadi, bagaimana nak mengatur kedudukan tentera, strategi perang. Yang itu subject matter expert punya pandangan perlu diambil kira. Namun apa-apa saja dibuat, semuanya di dalam batas syarak yang diizinkan oleh syarak, bukannya dipinda dan diubah. Baik, kembali kepada apa yang berlaku di akhir zaman, sebab kita punya tajuk adalah hal-hal kepimpinan dan cara mengatur urusan umat. Maka
dalam Islam kalau dah sesuatu tu apa yang Allah tetapkan, sebagaimana dalam hadis tadi kata Nabi apa, idza haddathtukum anillah syai'a, apabila telah aku perkatakan kepada kamu daripada Allah Ta'ala tu sesuatu, fakhudhu bih, maka ambillah oleh kamu dengannya. Kalau sesuatu yang daripada Allah secara khusus yang aku perkatakan, ambil oleh kamu akannya. Fa'inni, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, lan akdziba ala Allah azza wa jalla, sekali-kali tidak akan aku berdusta terhadap Allah Ta'ala azza wa jalla. Maka apa yang kalau daripada Allah yang merupakan perintah buat atau perintah meninggalkannya, maka kita faham itu adalah peraturan dari Allah, syariat daripada Allah, bukan pandangan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi reka-reka. Tetapi apa saja yang datang daripada Allah yang Nabi sampaikan, Nabi kan dia as-siddiq amanah tabligh fatanah, mana orang yang benar dan orang yang sangat amanah jujur dalam melaksanakan tugasnya, dan baginda menyampaikan dan dia pun menyampaikan dengan bijaksana. Maka apa yang daripada Rasul yang terkait dengan agama dan syariat Allah, maka jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Tetapi hal-hal teknikal macam tadilah, nak mengatur bagaimana supaya hasil ladang kurma buahnya tu menjadi, maka perlukan pendebungaan. Begitu juga tadi ada kisah bagaimana sahabat tadi, Ubad bin Mundir, dia tanya Rasul SAW berkenaan kedudukan defense yang diambil oleh tentera Islam waktu perang Badar. Dia tanya apakah itu wahyu daripada Allah. Kalau wahyu dia tak persoalkan, tapi kalau bukan wahyu Allah tapi mengikut apa yang perkiraan percaturan yang Nabi sendiri buat, maka dia berikan cadangan yang berbeza, mana cadangan yang lebih baik, dan Nabi terima. Maka kita di akhir zaman kita kena faham bahawa banyak perkara-perkara yang Allah telah tetapkan. Dari sudut ekonominya, mestilah ekonomi mengikut apa yang Allah syariatkan. Begitu juga dari sudut perundangan, mestilah kita terima undang-undang yang Allah tetapkan. Bahkan Allah perintah wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah oleh engkau di antara mereka itu dengan apa yang Allah telah turunkan. Maka ini jelas. Begitu juga dalam hal-hal macam mana melaksanakan sistem keadilan mahkamahnya, bila pelanggaran terhadap hukum Allah tidak boleh dibiarkan, tapi kena diambil tindakan pembetulan. Begitulah juga perkara-perkara yang terkait dengan pergaulan dalam masyarakat, apatah lagi pergaulan laki-laki dan perempuan. Maka dalam Islam ada peraturannya, ada syariatnya yang perlu dipatuhi. Begitu juga perkara yang pokok besar, iaitu dalam mengatur urusan umat ataupun siasah politik. Maka Islam telah memperincikannya. Maka tidak boleh orang abaikan. Maka dalam Islam kita, Allah yang buat peraturan, Allah yang membuat syariat. Maka bukan kita reka-reka sendiri. Bahkan dilarang untuk buat sesuatu yang berlawanan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam hal itu termasuk juga perkara-perkara yang terkait dengan international relation, ataupun kita kata foreign policy, dasar luar negara. Dalam Islam perkara itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah telah tetapkan, Allah telah syariatkan. Maka tidak boleh kita ambil lain dulu. Kalau tamun kalau teknikal lah, teknikal soalnya macam kita kalau nak guna komputer, guna mesin, nak guna
perkara-perkara yang teknikal, kan, supaya lebih cepat nak pakai handphone ke, nak pakai komputer ke, atau kita nak guna cara-cara teknikal yang lain lah. Itu hal pengurusan teknikal duniawi. Maka boleh kita uruskan, nak pakai kertas ke, nak pakai soft copy ke, nak pakai hard copy ke, nak pakai handphone ke, atau nak pakai Gmail ke, atau nak pakai WhatsApp ke. Perkara yang teknikal tu kita diberi kelonggaran ataupun dipanggil perkara yang mubah, boleh dilaksanakan dengan panduan supaya jangan keluar daripada batas-batas syarak. Okey, jemaah sekalian, pada malam ni itulah dia hadis yang ke-9 dan ke-10 yang terkait dengan kedudukan hukum syarak dan berbeza dengan perkara-perkara teknikal. Jadi untuk sesi seterusnya adalah untuk dalam majlis ni, Jadi apa yang kita buat, apa yang kita share atau yang kita kongsikan ini sebenarnya adalah nak mendedahkan kepada umat perkara-perkara yang hal kepimpinan dan pengurusan dunia umat Islam. Jadi kita tahu ada banyak perkara yang perlu dibetulkan hari ini kerana umat Islam walaupun ramai tetapi dah Nabi kata macam buih, wasaun kasa'isail, macam buih yang dibawa arus. Kemudian telah terikut banyak apa yang daripada bukan Islam. Untuk itu kita kena ajak umat Islam supaya meneliti balik kepada apa yang daripada Quran dan As-Sunnah, dan apa yang kita buat moga-moga ianya menjadi amal khair dan ianya juga menjadi amal jarih. Inilah ayat surah Yasin mengingatkan kita bahawa Allah bagi tahu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah kata sesungguhnya kamilah yang hidupkan orang mati itu. Wa naktubu ma qaddamu, kami tuliskan apa yang mereka dahulukan. Jadi apa yang kita buat ni moga-moga menjadi amal khair, dan apa yang kita dahulukan, makna apa yang akan dibawa ke hari kemudian nanti, itu hari akhirat. Begitu juga apabila ilmu, apabila keterangan Al-Quran, keterangan hadis yang dikongsikan ini, maka kalau ianya disampaikan kepada yang lain, maka ianya berkembang dan ini menjadi asar. Ini wa atharahum, dan juga bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi kita nak tinggalkan peninggalan yang baik. Dan kalaupun kita dah tak ada di dunia ni, ilmu, maklumat yang dikongsikan daripada Quran dan Sunnah ini terus dibawa, maka insya-Allah nanti ia mendatangkan pahala, kebaikan di sisi Allah Taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan daripada tiap-tiap sesuatu itu kami himpunkannya, Allah kata kami himpunkannya dalam kitab yang nyata, kitab induk yang nyata. Maka di akhirat besok ia dihisab, maka kita mengharapkan kita mendapat pahala yang berpanjangan. Inilah yang saya bawakan dalam bentuk grafik, ilmu yang bermanfaat ini bila kita ajar dan sampaikan kepada orang, maka kita dapat pahala insya-Allah, dan orang yang lain yang mengamalkan ilmu tu yang dia belajar dan orang dia boleh sampai kepada orang lain, orang tu pun dapat pahala, dan pahala-pahala mereka tu mengalir masuk kepada kita.
Jadi lagi ramai yang boleh kita sebarkan, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya ilmu ni berkembang dan dia bermanfaat dan mendatangkan kebaikan kepada kita dan juga kepada orang lain. Jadi dalam apa yang kita bincangkan pada malam ini tadi adalah berkenaan dengan hukum syarak. Apa yang Allah telah tetapkan, Nabi kata ambil. Apa yang mungkin Nabi kata pandangan-pandangan peribadi dalam sudut teknikal, maka sebenarnya yang tu korang boleh buat lebih baik kalau orang lebih tahu. Begitu hal perubatan. Itu sebab kita tengok Rasulullah SAW dia suruh sahabat-sahabat belajar dan mengkaji macam mana nak buat senjata. Contohnya senjata manjenik, pelontar. Kalau zaman Nabi dia panggil pelontar menggunakan batu dan juga alat pelontarnya. Kalau hari ini perkara-perkara yang teknikal macam artillery system, ataupun buat misal, bahkan senapang ataupun peluru, bom, mortar dan pelbagai, itulah perkara teknikal yang sebenarnya kita boleh buat. Begitu juga obat, macam-macam cara, cara perubatan yang diizinkan oleh syarak dalam batas sempadan syarak. Buatlah, termasuklah kalau kata nak buat ubat ataupun nak buat dipanggil vaksin, maka buat cara yang diizinkan oleh syarak. Jangan buat perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Jemaah sekalian, itulah dia temuan kita pada malam ni. Moga ada mendapat kebaikannya. Baik, sebelum kita buka pada soalan dan perbincangan, mari kita tutup majlis ini dengan bacaan doa dulu sebelum kita interaksi sesama kita, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rakan-rakan jemaah, kalau ada